Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta persidangan. Saya Dewi Mayang Sari binti Kamaruzaman daripada Fakulti Pergigian Universiti Malaya Kuala Lumpur, mewakili para penyelidik yang lain akan membentangkan dapatan kajian kami yang bertajuk Impak Kebimbangan Pergigian dan Status Kesihatan Oral terhadap Kualiti Hidup di kalangan gelandangan di Malaysia. Alexis Carrel, pemenang anugerah Nobel dalam bidang perubatan pada tahun 1912 lagi, telah berbicara tentang kualiti hidup. Katanya, kualiti hidup itu lebih utama berbanding kehidupan itu sendiri. Persoalannya, benarkah terdapat juga elemen kualiti hidup di kalangan gelandangan? Apatah lagi apabila kualiti hidup itu dilihat secara spesifik berkaitan dengan kesihatan pergigian di kalangan golongan gelandangan itu sendiri. Pembentangan pada hari ini akan melihat kepada 4 skop dalam kajian kami, iaitu pertamanya latar belakang kajian, kaedah kajian, hasil dapatan kajian dan juga perbincangan. Latar belakang kajian. Pada tahun 2010, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menjalankan satu kajian selidik untuk melihat profil gelandangan di Kuala Lumpur. Sejak itu, mulalah bercambahnya kajian-kajian akademik terhadap gelandangan di negara ini dan melihat mereka dari pelbagai aspek. Kebanyakan kajian-kajian ini dilatari oleh Akta 183 iaitu Akta Orang-Orang Papa 1977. Di dalam akta ini, golongan gelandangan dikaitkan sebagai golongan orang-orang papa, orang-orang berpelesiran ataupun pengemis, yang mana di bawah akta ini mereka boleh ditahan dan dengan perintah mahkamah boleh dibawa ke mana-mana fasiliti Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Tindakan ini dikatakan sebagai menghukum dan juga meletakkan golongan gelandangan ini seolah-olah sebagai penjenayah, justru menafikan hak-hak asasi manusia. Dengan isu tiadanya polisi yang khusus kepada gelandangan di Malaysia, Malaysia juga dikatakan masih jauh ketinggalan dalam memahami kompleksiti gelandangan yang semakin dinamik dan berubah di negara ini. Di tengah-tengah kemelut ini, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat bangkit untuk menangani permasalahan ini dengan meletakkan Yayasan Kebajikan Negara sebagai tonggak utama untuk mendepani isu gelandangan di Malaysia. Yayasan Kebajikan Negara menguruskan fasiliti-fasiliti seperti Anjung Singgah, Pusat Transit Gelandangan dan Pusat Komuniti Gelandangan, di mana fasiliti ini bukan sahaja berfungsi untuk mengedarkan makanan kepada golongan gelandangan, malah menjadi teduhan yang selesa, menyediakan peluang pekerjaan, menyediakan khidmat kaunseling dan motivasi demi membolehkan para gelandangan berasimilasi semula dengan masyarakat. Kajian-kajian akademik yang lalu telah menunjukkan walaupun golongan gelandangan ini bergelut untuk mendapatkan keperluan asas mereka sehari-hari, namun aspek kualiti hidup juga adalah sangat signifikan dalam kehidupan mereka. Dari aspek kesihatan pergigian ini secara spesifiknya, banyak dapatan-dapatan antarabangsa yang telah menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara permasalahan pergigian dan juga kualiti hidup di kalangan gelandangan. Tambahan pula aspek psikososial seperti kebimbangan pergigian menyebabkan gelandangan ini bertangguh untuk mendapatkan rawatan, lantas memburukkan lagi masalah pergigian sedia ada, justru menyebabkan kualiti hidup mereka semakin merosot. Maka tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat dalam aspek gelandangan di negara ini, adakah kebimbangan pergigian dan status kesihatan oral mereka juga berkait dengan kualiti hidup mereka. Berdasarkan dua hipotesis. Pertama, kebimbangan pergigian berkaitan secara negatif dengan kualiti hidup gelandangan, dan hipotesis yang kedua, status kesihatan oral mereka juga berkaitan secara negatif dengan kualiti hidup mereka. Kajian ini merupakan satu kajian keratan rentas
yang melibatkan pengumpulan data daripada 7 buah fasiliti gelandangan di bawah pengurusan Yayasan Kebajikan Negara di 5 buah negeri di Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Johor dan Sarawak. Populasi bagi kajian ini terdiri daripada gelandangan dewasa warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang boleh berkomunikasi di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tidak berada di bawah pengaruh darah dan alkohol semasa kajian sedang dijalankan dan sekurang-kurangnya telah hidup bergelandangan selama 1 bulan. Saiz sampel minimum untuk kajian ini adalah 110, memandangkan gelandangan adalah satu golongan yang dianggap sebagai sukar untuk jalankan kajian ke atasnya kerana mereka tersorok, sukar untuk dikenal pasti dan sukar untuk bekerjasama, maka kadar tidak respons sebanyak 80% telah diambil kira, menjadikan saiz sampel untuk kajian ini adalah sebanyak 200 responden. Berikut adalah pecahan responden mengikut negeri yang dijalankan dalam kajian ini. Walaupun kajian ini dijalankan dalam fasiliti milik Yayasan Kebajikan Negara Malaysia, tetapi kajian ini bukanlah semata-mata hanya melibatkan penghuni di pusat-pusat perlindungan YKN, tetapi kami mengambil kira definisi gelandangan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2009, di mana gelandangan dikategorikan sebagai gelandangan primer, iaitu merujuk kepada mereka yang hidup di jalanan, dan gelandangan sekunder, iaitu gelandangan yang tinggal secara sementara di pusat-pusat perlindungan untuk gelandangan ataupun menyewa di bilik-bilik kecil, hotel, motel, malahan juga menumpang di rumah rakan-rakan dan juga saudara mara. Kajian terdiri daripada pemeriksaan klinikal dan juga temu bual bersemuka bagi penilaian tahap kesihatan mulut, indeks DMFT dan juga penilaian Basic Parental Examination telah dijalankan. Manakala temu bual bersemuka digunakan untuk menilai skala kebimbangan pergigian dan juga tahap kualiti hidup di kalangan gelandangan. Modified Dental Anxiety Scale dan juga Oral Health Impact Profile yang telah diadaptasi dan divalidasi untuk kegunaan warga Malaysia pada tahun 2014 dan 2005 telah digunakan dalam kajian ini. Pengurusan data dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan juga perisian PLS. Dapatan kajian. Kajian ini bermula daripada November 2019 sehingga Februari 2020 yang melibatkan 192 responden, iaitu bersamaan 96% kadar responsnya. Kami mendapati majoriti daripada responden merupakan gelandangan lelaki dengan separuh daripada mereka berumur antara 41 hingga 60 tahun dengan min umur iaitu 43 tahun. Bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peratusan yang tertinggi dalam kajian ini. Lebih 50% daripada mereka tidak bekerja dan hampir 40% merupakan gelandangan primer ataupun rakan jalanan. Melihat kepada status kesihatan oral, ternyata terdapatnya beban permasalahan pergigian di kalangan gelandangan di dalam kajian ini. Hampir 40% daripada gelandangan dalam kajian ini mempunyai kurang daripada 20 batang gigi di dalam mulut mereka. Min DMFT pula menunjukkan pengalaman caries setinggi 10.43. Min DMFT ialah jumlah keseluruhan gigi berlubang yang ditambah dengan gigi yang dicabut akibat caries dan gigi yang ditampal akibat caries yang dibahagikan dengan jumlah keseluruhan responden. Nilainya adalah setinggi 10.43. Manakala melihat kepada status kesihatan gusi pula, sebanyak 99% responden direkodkan dengan penyakit gusi, dengan lebih 60% mereka mengalami penyakit gusi yang melibatkan kerosakan struktur tulang pemegang gigi itu sendiri, yang mana ia merupakan penyakit gusi yang lebih serius. 5 elemen telah dinilai untuk mengukur kebimbangan pergigian di kalangan responden. Ianya adalah melibatkan kebimbangan untuk berjumpa doktor gigi,
kebimbangan semasa menunggu di klinik pergigian, kebimbangan yang melibatkan gigi dikorek untuk tampalan pergigian, kebimbangan yang melibatkan rawatan penskaleran atau pencucian gigi, dan juga kebimbangan yang melibatkan suntikan pergigian. Secara keseluruhannya, lebih 70% daripada responden menunjukkan tidak bimbang terhadap rawatan-rawatan pergigian, manakala jumlah tertinggi yang direkodkan untuk skala sangat bimbang adalah sebanyak 27% bagi rawatan suntikan di dalam mulut. 72.9% daripada responden mengakui adanya impak pergigian terhadap kualiti kehidupan mereka dengan dimensi 3, iaitu ketidakselesaan fizikal direkodkan sebagai dimensi yang paling banyak terjejas akibat daripada masalah pergigian, manakala dimensi ke-6 iaitu ketidakupayaan sosial pula merupakan dimensi yang paling tidak terjejas akibat dari masalah pergigian di dalam mulut. Kedua-dua hipotesis dalam kajian ini diuji menggunakan pendekatan permodelan persamaan berstruktur dengan menggunakan perisian SMART PLS bagi menentukan sekiranya ada hubung kait ataupun korelasi yang sebenar antara kebimbangan pergigian, status kesihatan oral dan juga kualiti hidup di kalangan gelandangan. Gambar rajah ini menunjukkan bahawa adanya perkaitan di antara kedua-dua konstruk dengan kualiti hidup gelandangan, yang mana status kesihatan pergigian menunjukkan perkaitan yang lebih ketara berbanding dengan kebimbangan pergigian. Jadual ini menunjukkan bahawasanya kebimbangan pergigian dan status kesihatan oral berkait secara negatif dengan kualiti hidup di kalangan gelandangan pada kadar nilai P kurang daripada 0.01. Maka dengan itu, hipotesis bahawasanya kebimbangan pergigian dan status kesihatan oral pergigian berhubung kait secara negatif dengan kualiti hidup di kalangan gelandangan adalah disokong. Seterusnya, perbincangan kajian. Dapatan yang paling utama dalam kajian ini adalah terdapatnya beban permasalahan pergigian di kalangan gelandangan di negara ini yang mana menjejaskan kualiti kehidupan mereka. Dapatan ini membuka satu lagi aspek kehidupan yang perlu ditangani demi merapatkan lagi jurang ketaksasamaan perubatan antara masyarakat Malaysia secara umumnya dan golongan yang terpencil dan terpinggir ini. Yang kedua, pihak pemberi perkhidmatan pergigian perlulah mengoptimumkan fasiliti-fasiliti yang telah dibina untuk golongan gelandangan ini bagi memberikan perkhidmatan yang menjangkaui mereka dan juga sistematik, teratur, berkesan serta berterusan. Dan yang ketiga, perlunya ada kerjasama dengan pemegang-pemegang taruh yang berkhidmat untuk golongan gelandangan, terutamanya sukarelawan dari badan-badan bukan kerajaan yang mana mereka lah golongan yang paling proaktif dan berpengalaman dalam menangani isu gelandangan di negara ini. Kesimpulannya pada hari ini, terdapat hubung kait antara kebimbangan pergigian dan juga status kesihatan oral di kalangan gelandangan di Malaysia dengan kualiti hidup mereka. Maka sudah tiba masanya untuk pihak pemberi perkhidmatan pergigian dan pihak pemegang polisi untuk sama-sama membangunkan polisi yang sesuai bagi gelandangan di negara ini supaya aspek kualiti hidup mereka dapat dipertingkatkan. Di akhirnya, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Universiti Malaya Kuala Lumpur, Yayasan Kebajikan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah banyak membantu dalam menyempurnakan pelaksanaan kajian ini. Dengan ini, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.